A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Uh, Tambahan, mengetahui sifat 20 dengan dalil ijmali dipanggil sebagai tabi'. Ini kerana kita mengikut metod yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun jika mengetahui dengan dalil tafsili, maka ianya lebih afdal. Tetapi harus diketahui bahawa jika kita mengetahui sifat 20 dengan dalil ijmali, maka ia bukanlah kesalahan, malah mencukupi bagi orang awam. Jadi macam ni, ngaji tauhid ni sebenarnya tak susah. Kerana kita ni dihidangkan dengan dua pilihan. Ngaji tauhid ni kena tahu dalil. Okey, satu-satu. Tapi dalam pembahasan dalil ni kita ada dua pilihan. Yang pertama dipanggil dalil ijmali. Dalil ijmali dalil umum lah. Tak bolehlah nak buat hujah. Tak bolehlah nak buat hujah. Tapi untuk pegangan sendiri tu cukup lah. Yang dalil kedua ni, yang dipanggil sebagai nama dalil tafsili. Dengan huruf sad, tafsili. Boleh digunakan untuk hujah. Orang tanya kita, kita patahkan balik. Kita jawab balik. Dia jawab kita jawab balik. Itu nama dalil tafsili. Dalam bahasa Melayu dipanggil dalil yang terperinci. Tuntutan terhadap seorang mukallaf, setiap mukallaf dengan mana orang biasalah, bukan orang yang takhasus, spesialis bidang ni, adalah memadai jikalau ia mengetahui dalil ijmali. Tidak dianggap sebagai sebuah penghinaan pun. Memadai sebab ada semua kat sini bidang agama ke ada bidang lain daripada bidang agama juga? Maksudnya dia ngaji bidang kedoktoran ke apa ke semua tu. Ada tak? Ada tak ada? Tak ada. Semua bidang agama ke? Syasha Afrina bidang apa? Saya Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, yang Wahabi. Insyirah bidang apa? Apa? Pendidikan Islam. Itu juga. Pendidikan Islam. Amira Alia. Saya baru habis PM. Bermakna awak bukan khusus bidang Islam tentunya. Itu lain kali orang tanya jawab ni, ya saya. Tu ni nak ditunggu tanya. Saya ni kena tengok nama seorang-seorang kat sini. Atikah, Nur Nabila, Syasha, Maizatul, Abdul Rahman, Izatul, Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, Hanan, Solehah, Afif lah, semua. You kesiankan saya. Gitu. Dia tanya lain kali jawab je. Jangan malu-malu kat sini. Antum bukannya tunjuk muka pun, tunjuk suara je. Gitu. Bagi kat sini macam ni. Bidang-bidang yang contohnya bukan dalam pengkhususan Islam ni. Kalau kita suruh dia ngaji secara detail, jadi beban kat otak dia. Gitu. Dia sibuk contohnya dia ambil bidang kedoktoran. Dia sibuk dengan nak faham study doktor dia tu. Tiba-tiba kita paksa dia untuk mengaji dalil tafsili. Dalil tafsili ni kalau betul tahu, dah boleh dah nak lawan dengan Wahabi. Itu tentunya tak mahu kita ajar untuk bagi cukup dia faham dan dia yakin tentang Tuhan dah. Sebab tu orang zaman sekarang, antum ni hakikat, orang suka mengaji dengan Wahabi. Kenapa? Kerana Wahabi mengajar senang je nak faham. Hatta saya ni pernah mengaji dengan Wahabi beberapa kitab. Kitab Wahabi lah, bukan kitab ni, kitab akidah Wahabi. Saya mengaji. Mudah nak faham, tak payah sulit-sulit. Datang kat kita ngajinya susah. Tak, bukan masalah apa. Permulaan. Gitu apa? Permulaan. Bagi yang slow-slow, senang-senang. Cukup nak bagi lepas kewajipan je. Habis tu kalau orang tu minat lagi, pergi ngaji lagi. Tak apa macam tu. Gitu. Ini yang kita bahaskan kat sini. Penting. Apakah yang dimaksudkan dengan dalil ijmali dan dalil tafsili? Dalil ijmali ialah kita mengetahui sifat 20 dan maknanya secara umum dan ringkas. Dalil di sini ialah dalil akal. Contoh dari saya, jika ada yang bertanyakan apakah dalil kewujudan Allah, maka kita akan jawab alam yang wujud ini ialah bukti Allah wujud. Nah, kita tahu dalil, tahu juga. Hang agama Islam, aku agama Islam.
Allah korang, Tuhan korang ada lah je. Ya ada. Tapi tak dapat tengok pun. Contoh gitu. Apa bukti Tuhan hangat tu ada? Dia kata. Baru kita kata alam ni ya. Alam yang kita tengok ni siapa yang cipta dia? Gitu. Ini dalil apa? Dalil ijmali. Cukup pelepas iman je kita panggil. Orang yang mengetahui dalil ijmali tidak mampu untuk menolak dakwaan pihak lawan dan ianya lepas untuk dirinya sahaja. Mengetahui dalil ijmali wajib ain ke atas setiap mukallaf. Dengan wajib ain, fardu ain. Macam mana kita menerima solat 5 waktu sehari adalah fardu ain, maka kita perlu menerima bahawa mengetahui dalil ijmali ke atas setiap mukallaf adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Yang terjadi dalam ilmu tauhid yang fardu kifayah tu dalil tafsili, itu detail. Dari ijmali ni dah senang macam. Gitu. Adapun bagi saya pendidikan di sekolah belum cukup melepasi dalil ijmali, maksudnya sekolah rendah. Kerana dekat sekolah rendah ni hanya mengaji contohnya Allah wujud, qidam baqa, qidam sedia, baqa, kekal. Betul dah kat itu. Dia tak datangkan dalil dalil akli, apa bukti Allah ada. Dia tak datangkan benda tu. Maka saya menganggap itu kurang memadai. Dan sepatutnya buku di sekolah mungkin kalau antum ada bidang pelajaran kat sini mungkin boleh di-upgrade ataupun tak boleh di-upgrade, antum sendiri yang syarahkan bagi lebih sikit. Mungkin kat sini ada guru-guru sekolah agama ke apa ke, bantu lebih sikit kat pelajar. Jangan tunggu datang syllabus baru nak buat, kita buat untuk ummah. Supaya apa? Supaya dia orang ni tahu dalil ijmali, memadai dah. Maka dia orang kita nak dia orang ni yakin je, itu je. Dalil tafsili ialah kita mengetahui sifat 20 berserta dalil naqli dan dalil akli. Ingat tak lagi apa dalil naqli? Siapa boleh bagi tahu sini? Apa itu dalil naqli? Aziz, apa dalil naqli? Tak ingat Ustaz. Dalam buku ni ada. Muka surat berapa? Muka surat 29. Cuba tengok apa itu dalil naqli, apa bacakan someone. Dalil naqli ialah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Wah, okey dah. Dengan makna orang yang mengetahui dalil tafsili ni juga, dia adalah orang yang mengetahui dalil tentang permasalahan tauhid ni yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Ini makna dalil naqli. Dan dalil akli, itu dalil yang melibatkan akal, yang memampukan kita, membolehkan kita untuk menolak segala syubhah. Mengetahui dalil tafsili ialah fardu kifayah. Yang ustaz mesti tahulah, nanti dia nak selesaikan masalah ummah. Ni nak jadi ustaz, dalil tafsili tak tahu, tak jadi kerja lah. Gitu. Dalil ijmali ni untuk orang awam, santai-santai biasa gitu. Yang sekadar nak melepasi beriman cukup. Nak jadi ustaz kena tahulah dalil tafsir, tak tahu dalil tafsir nak jadi ustaz. Lepas tu nak ngajak apa kat orang? Kelentong kat itu. Tak boleh lah. Dalil tafsir ni siapa nak jadi ustaz mesti kena tahu. Gitu. Cuma ada level dia. Level power sangat, level biasa-biasa ataupun level sederhana. Kalau macam saya ni level yang paling bawah. Tahu dalil tafsir tapi bawah sikit, tak atas, faham gitu. Jadi penting, tak boleh lah kita panggil misalnya orang tu minat nak jadi guru agama, dalil tafsir dia tak tahu. Susah gitu. Wallahu a'lam. Faham ke itu semua? Faham. Baik, hadapan seterusnya Faham. siapa yang berminat untuk membaca? Tak ada orang minat ke? Saya. Afif pelajar mana, cuba introducer sikit. Apa pun tak tahu bedal dia. Nama Ustaz. Nama, keturunan, perkahwinan, pelajaran. Nama saya Muhammad Afif Hafiz bin Muhammad Irzan. Saya belum kahwin lagi Ustaz. Belum kahwin Bujang lagi. lagi. Saya baru habis stam insya-Allah Ustaz. Alhamdulillah. Bila ada jalan pergi Mesir dia? Tak
Dia Ustaz, saya mak berat nak lepaskan Ustaz. Tak apa, sudah. Jangan risau. Ada kebaikannya insya-Allah. Okey. Dalam Stay kat mana, Hafif? dalam negara je. Hafif Sungai stay Lang kat Ustaz, mana? Sungai Lang Baru. Apa? Sungai Lang Baru Ustaz. Dengar. Oh, Sungai Lang. Dekat je dengan Sungai Kelambu. Oh, orang kita. Oh, okey. Tahu. Ini kawan Syaril lah ya? Oh, okey. Tu Mangkuk Ayun ni kawan Hafiz Syaril. Zori. Okey, baik. Tak, silakan baca. Okey. Al-Hujud. Hujud ada. Syarah. Sifat pertama bagi Allah ialah wujud yang maksudnya ialah ada. Adanya Allah ini dengan sebenar-benar ada. Lawannya tiada. Ta'rif bagi sifat ini ialah wujud. Ialah sifat nafsiyah yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Baik. Makna sifat Di sini kita nafsiyah. bahaskan benda yang penting. Iaitu sifat pertama kita bahaskan sifat wujud. Itu sifat Allah tu bersifat dengan sifat wujud. Tapi tentu datang khilaf lagi. Saya tak nak masuk dalam khilaf tapi saya akan bagi tahu ini masih dalam hal khilaf. Bukan khilaf Allah Ta'ala wujud ke tak wujud. Khilaf sama ada sifat tu boleh dikesandarkan pada Allah ataupun tak. Tapi itu luar perbahasan jauh. Tapi umum dekat sini bahawa kita mesti meyakini bahawa Allah SWT tu wujud. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu tak wujud, lawan wujud adalah tak wujud. Bermakna kita akan mengatakan Allah Ta'ala tu tak ada. Tak boleh kalau kita nak katakan Allah tak ada. Itu perkara yang mustahil untuk dinisbahkan ataupun diisbatkan kepada Allah SWT. Itu. Lalu pengarang datang kat sini dengan perbahasan sifat ta'rif ataupun definisi bagi sifat wujud. Kita kata wujud ialah sifat nafsiyah yang berdiri dengan zat Allah. Dengar mana? Sifat wujud ni ada pada zat. Berdiri dengan zat tu dengan mana? Ada pada zat. Dan sifat wujud ni di dalam kategori sifat yang dipanggil sebagai sifat nafsiyah. Ni antum semua ngaji dekat sekolah dekat sekolah menengah antum. Itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Faham tak itu semua? Faham Ustaz? Seterusnya. Makna sifat nafsiyah iaitu sifat bagi diri Allah dan akan dibincangkan tentang ini pada babnya. Makna yang berdiri dengan zat Allah iaitu sifat wujud itu adanya dengan sebenarnya dan tidak berkehendak kepada selainnya. Sifat tu lawan bagi sifat tu ada pada Allah dan sifat tu bukan diciptakan oleh Allah. Gitu. Kerana kalau kita faham macam ni, sifat tu diciptakan. Yang kita faham tu dengan makna arad. Sebab tu ulama tauhid membezakan sifat dengan arad. Jirim dengan zat. Tapi kalau ini bahasa mudah, kita akan faham sifat tu tentunya diwujudkan. Contohnya kita kata kita manusia. Adanya tak sifat ketawa. Yang mana asal sifat ketawa tu tak ada, lalu ada sifat ketawa tadi tu. Adanya sifat sedih. Yang sebelumnya tak ada sifat sedih tadi tu. Tapi untuk Allah SWT, sifat Allah Ta'ala tu ada. Dan tidak didahulukan dengan tiada. Dengan mana? Memang sifat Allah tu ada pada Allah dan bukan diciptakan oleh Allah. Dapat gitu? Dapat. Ustaz. Yang lain dapat tak? Ya. Dapat. Pak Ustaz. Baik, seterusnya. Lawan bagi sifat ini ialah tiada. Al-adamu. Dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Dalil di Al-Quran tentang kewujudan Allah. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Ayat 1. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dia Allah itu satu. Dari ayat ini, kita akan mengetahui bahawa Allah itu ada. Jikalau Allah ada, maka tiada akan ada perkataan Allah. Faham itu? Anda dapat faham kat sini tak faham?
Yang lain Haziq, Insyirah, Amira, Atika, Nabila, Syasha, Maizatul, Faham Ustaz. Afif, Abu, Izatul, Faham, Ustaz. Rahman, Hafifi, Izzuan, Abr, ah, Syahrillah, Hanan. Faham tak faham? Faham, Faham Ustaz. Okey, faham tak apa. Yang mana kat sini adalah kalau kita kata Allah Ta'ala tak ada, maka kalaulah Allah Ta'ala tu tak ada, maka tak adalah ayat Al-Quran yang sebut Allah ada. Okay. Gitu. Ini mudah, bahasa Dalil mudah dia gitu. Yeah? Oh yeah. Ni ke? Sorry. Terguna tadi. Ush. Silakan. Okey, Ustaz. Dalil akal. Jika akal kita mengatakan bahawa Tuhan itu tiada, maka kita mesti mempercayai juga bahawa bumi ini tidak diciptakan dan adanya dengan semula jadi tanpa ciptaan. Jika kita meyakini seperti ini, maka kita perlu melihat suasana dunia ini. Mengapakah dari siang ia akan menjadi malam? Itu digubah Dari mengapakah bukan mengapakan. Mengapakah. Dari panas, mengapakah boleh menjadi hujan? Jadi, bila kita boleh berfikir tentang ini, maka kita akan dapati bahawa ada yang menjadikan semua perkara ini dan bumi ini jika diciptakan oleh Sang Pencipta. Ketahuilah bahawa tidak layak untuk dipanggil pencipta jika pencipta itu tiada. Oleh kerana itu, wajib kita mempercayai bahawa ada Tuhan yang menciptakan alam ini. Seharusnya kita mengetahui satu perkara penting bahawa tidak ada agama di dalam dunia ini mengatakan bahawa Tuhan tiada. Semua agama mengakui itu. Hanya orang liberal dan etis sahaja yang mengatakan bahawa Tuhan itu tiada. Akan tetapi harus diingat bahawa ada juga sebahagian dari pemikiran etis yang mengatakan bahawa Tuhan itu ada. Wallahu a'lam. Faham tak kat sini? Tak faham? Ayat mudah dah ni. Saya macam tak tahu nak syarah apa. Anda faham tak faham kat sini? Faham, Ustaz. Mudah ayat ni? Faham. Faham Faham Ustaz? Ustaz. Mudah ke susah? Afif, mudah ke susah ayatnya Afif? Mudah Ustaz. Mudah Maksudnya sangat. dia nak cakap kita kalau bumi ni ada, siapa yang cipta Ustaz kan? So dia cakap sini pencipta tu kalau tak layak kalau nak dipanggil pencipta jika dia tak cipta kan Ustaz kan? Tambahan daripada kita macam ni. Okey, kita tengok kalau kita kata macam ni, alam ni ada. Baik, kita tanya. Alam ni ada. Siapa ciptakan alam ni? Alam ni ada ke sendiri? Sifat benda yang ada sendiri ni, dia tak akan pernah berubah. Ini sifat benda yang ada tanpa dicipta, dia tak akan pernah berubah. Tapi alam ni berubah. Gitu. Tsunami itu tak pernah ada, tiba-tiba ada. Siang pergi ke malam, malam pergi ke siang, hujan pergi ke panas, panas pergi ke salji. Benda macam ni. Bila kita tengok gambaran macam ni, maka kita tentu. Akal kita, logik mesti kata ada yang ubah. Takkan tak ada. Gitu. Ini warid dalam kitab-kitab cerita tentang Abu Hanifah. Tahu siapa Abu Hanifah? Afif. Handphone saya mana? Tengok boleh tengok. Jangan. Siapa Imam Abu Hanifah? Inilah mazhab Imam Hanifah kan Ustaz? Mazhab Hanafi, pengasas mazhab Hanafi. Dia satu hari ditakdirkan untuk berdebat dengan seorang orang yang tak percaya Tuhan. Masa sekarang kita panggil orang tu orang etis gitu. Maka dia pun bincang fikir macam mana nak pergi berdebat tu kan. Dia fikir sudah kita baiklah. Hari tu hari perdebatan tu dia pergi lambat. Sengaja pergi lambat. Kan dia ada taktik dia. Gitu. Kerana Imam Abu Hanifah ni kebijaksanaannya tu mengalahkan syaitan tentunya. Tapi dalam masalah ni tak ada kaitan.
Aitis ni debat dengan dia. Jadi dia pergi lambat. Dia orang set waktu lain. Imam Abu Hanifah pergi lambat sangat. Sampai-sampai sana orang terus marah dia kenapa lambat gini, apa orang Islam mungkin janji begini-gini. Dia kata aku minta maaf gitu. Tapi bagi aku cerita dulu sebab aku datang lambat, barulah korang kecam. Netizen nak kecam kan. Dulu pun ada netizen kecam, bukan sekarang aja. Cuma bezanya dulu tak ada online, tak ada dunia media massa. Sekarang ada. Jadi dia cerita tadi masa aku datang sini, tiba-tiba hari ni perahu tak ada, orang yang nak bawa perahu tak ada, kita orang tunggu lama, dia kata. Lepas tu tunggu lama tak ada jugalah. Sekali kita orang pun dah putus asa dah, sebab nak pergi tempat tu kena seberang sungai, besar sungai. Tapi tiba-tiba kita orang tengok pokok buluh tu pecah sendiri, terbang, terangkit, terbang ke atas awan segala bagai. Lepas tu dia keluar tali, semua tu dia terikat, pop jatuh depan kita orang sebagai sebuah kenderaan, maksudnya perahu ke apa ke, rakit ke gitu kan. Maka kita orang naik dan jalan sendiri sampailah ke sini. Baru orang-orang, antum kalau dengar ada orang cerita ke antum benda tu, antum akan kata apa? Amira akan kata apa kalau cerita macam ni? Penipu Betul Imam Abu Hanifah penipu. Ini akal. Maka tentu macam mana antum beranggapan, macam tu juga orang-orang beranggapan. Orang etis semua anggapan macam tu. Mana boleh, mesti ada orang bawa, hang bohong lah ni. Gitu. Dia kata, oh tak boleh ke, tak boleh jadi ke, tak ada orang, maksudnya tak boleh jadi ke benda-benda macam tu. Dia kata, mana boleh, mesti ada orang buat benda tu. Lepas tu dia kata, kalaulah benda yang kecil macam sampan tu korang boleh percaya, korang boleh kata bahawa mesti ada orang yang menciptakan dia, takkanlah alam yang sebesar-besar ni tak ada pencipta. Gitu. Ini jawapan Imam Abu Hanifah kepada orang etis, 3 orang daripada debat. Terus orang tu terdiam dan masuk agama Islam. Dan menjadi pelajar Imam Abu Hanifah juga. Ini kekuatan otaknya Imam Abu Hanifah tu tak boleh. Imam Abu Hanifah hebat dalam ilmu kias, sebab tu kemantapan dia dalam masalah-masalah macam ni memang tak ada tandingan lah. Gitu. Maka akal kita sebagai manusia tak akan pernah percaya kalau ada orang kata Tuhan tak ada. Sebab tu dunia ni banyak agama, tak banyak orang yang etis, banyak agama. Kerana semua agama membawa keyakinan bahawa Tuhan tu ada. Yang bezanya lah kesalahan dalam agama je lah. Agama ini bagi tahu Tuhan 3, Tuhan 2, Tuhan 1, Tuhan 4, Tuhan 5, Tuhan 6, Tuhan 7. Tuhan tangan banyak lah begini segala bagai. Kita tengok sebagaimana yang ada kat negara kita. Tuhan macam-macam Tuhan tengok kita ada kat dunia ni. Gitu Tuhan yang mana sekadar nama Tuhan lah, bukan Tuhan yang layak disembah. Gitu. Maka semua agama yang meyakini tentang ketuhanan. Dan manusia-manusia yang agama ni sekalipun kafir, dia tak akan percaya kalau dunia ni tak ada Tuhan. Jadi kita sebenarnya tentunya sebagai orang Islam memang kita mudah je nak percaya Tuhan dia ada sebenarnya. Mudah kalau kita ada akal lah, tak ada akal baru cerita lagi. Faham kat je semua? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Faham Ustaz. Baik, seterusnya. Ada soalan ke? Tak ada. Silakan Afif. Wal kidam. Kidam, sedia. Syarah, sifat kedua bagi Allah ialah kidam. Dari terjemahan bermaksud sedia. Akan tetapi jika dari maknanya ialah yang tidak ada permulaan. Ini dari segi makna pengenalannya, kidam. Antum jangan rasa ini makna kidam. Kidam apa tak ada permulaan. Makna. Segi terjemah kita duk ngaji kat sekolah rendah, sedia. Ya sudah sedia. Gitu. Khususnya dari segi pengenalannya ialah tiada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Maksud tiada permulaan, tidak dilahirkan dan tidak diciptakan. Setelah kita mengetahui bahawa Allah bersifat dengan ada, maka kita harus mengetahui bahawa adanya Allah tanpa pulaan. Lawan bagi sifat ini ialah baharu, iaitu ada permulaan bagi kewujudannya, al-hudus. Dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Dan nakli wal awwalu. Artinya dialah Allah yang awal, tiada pulaan. Surah Al-Hadid ayat yang 3. Dalil akal. Jika kita mengatakan bahawa Tuhan tidak qadim, maka pasti keputusannya ialah Allah itu baharu. Jika Allah baharu, maka tidak layaklah Allah itu menjadi Tuhan dan tidak layak untuk disembah. Kenapa perlu meletakkan sifat qadim bagi Allah? Jawapannya, ditetapkan begini kerana
ianya sifat yang layak bagi Allah. Boleh jadi akal yang lemah ketika mengetahui tentang wujud Allah, dia juga akan menetapkan tentang bagaimana wujudnya Allah. Adalah dilahirkan atau diciptakan. Pemikiran sebegini telah lama wujud dengan dalil wujudnya agama yang menyembah berhala dan Nasrani. Oleh kerana itu, ulama menyusun sifat ini selepas dari sifat wujud. Wallahu a'lam. Jadi apa? Kita faham macam ni. Kalau Allah tu tak qidam, maka dia hudus. Sebab kita dah faham macam ni. Kita sebenarnya dah pernah mengaji hukum akal. Wajib lawan dia apa? Wajib lawannya apa? Haram. Wajib Amboi. lawannya. Wajib akal bukan wajib syarak. Oh, Mustahil. Ya, pandai. Wajib lawannya mustahil. Wajib tu apa makna dia? Mesti ada. Mustahil tu lawan dia tu tak boleh ada. Kita kata Allah Ta'ala tu mesti qidam. Kalau tak qidam mesti jumpa lawan dia. Lawan dia apa? Tak qidam. Tak qidam tu dalam bahasa Arab dipanggil dengan hudus. Hudus tu baru. Baru kat sini ada permulaan. Makna ada permulaan, ada yang menciptakan dia. Kalau Allah Ta'ala ni tak qadim, bermakna Allah Ta'ala ni baru. Kalau Allah Ta'ala ni baru, bermakna ada yang ciptakan dia. Kalau ada yang ciptakan Allah, boleh tak Allah jadi Tuhan? Layak tak Allah untuk jadi Tuhan? Kalau dia pun diciptakan juga? tak. Tak layak tak? Baik, Firaun. Tak gitu. Firaun pun ngaku Tuhan. Itu tak logik. Cuma kita fikir-fikir, memang sifat ni sangat-sangat layak dan wajib untuk dinisbahkan, disifatkan kepada Allah SWT. Faham ke itu? Faham, Ustaz. Seterusnya. Faham Ustaz. Antum kalau misalnya antum ada soalan, antum boleh terus je tanya. Antum jangan tunggu-tunggu apa-apa. Antum terus je tanya. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz, saya nak tanya. Gitu. Teruskan. Saya tak peduli dengan soalan-soalan di tengah pengajian ke. Saya tak pernah menganggap itu sebagai perkara yang tak beradab. Ini nisbah saya. Jangan nisbah pada orang lain sama macam saya. Tak, saya macam tu. Kerana saya masa ngaji dulu dengan Syekh Hisham, kalau kita orang tak faham, kita orang terus angkat tangan je. Samah. Ana indi soal. Saya akan terus tanya. Sebab memang mengaji macam tu, kita kena tanya. Kalau kadang nak tunggu soalan sampai habis kelas baru nak tanya, nanti tak ingat soalan. Itu satu masalah juga. Itu saya, kalau antum mengaji dengan saya, ini khusus saya, jangan dibuat pada yang lain. Saya saja. Antum tak faham, antum terus, Ustaz saya nak tanya. Ustaz, terus je macam tu. Faham ke itu semua? Faham, Ustaz. Faham Ustaz. Seterusnya Faham sifat. Ustaz. Baqa', kekal. Syarah. Kekal Allah maknanya tidak ada pengakhiran bagi kewujudan Allah. Tidak ada pengakhiran itu maknanya tidak mati atau tidak hancur. Setelah kita mengetahui sifat sedia, iaitu tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah, kini kita harus mengetahui sifat kekal. Sifat kekal ialah yang menetapkan bahawa kewujudan Allah itu bukan seperti makhluknya yang dilahirkan dan akan mati. Dalil nakli. Wal awwalu wal akhiru. Artinya, dialah Allah yang awal dan tiada permulaan. Dan yang akhir tiada pengakhiran. Surah Al-Hadid. Dalil akal, jika Allah akan fana atau mati, maka Allah tidak layak menjadi Tuhan. Ini kerana sesuatu yang akan hancur itu bersifat lemah. Dan bagaimana Tuhan yang menciptakan alam semesta ini lemah dan akan mati? Ini kelemahan yang amat besar dan mengurungkan. Kerana jika Tuhan boleh bersifat mati, maka siapakah yang akan mentadbir alam ini selepasnya? Dan jika ada pengganti selepasnya, maka penggantinya itu tidak berkuasa dan tidak layak menjadi Tuhan. Kerana ia tidak menciptakan apa-apa dan hanya mentadbir alam yang diciptakan Tuhan yang lain. Maka kesimpulannya dari ini ialah sifat yang layak bagi Allah ialah kekal. Lawan sifat bagi ialah hancur atau fana, al-fana'u. Dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Faham tak faham kat sini? Yang lain mana? Yang lain Hanan, Lah, Insyirah, Abr, Izzy, Izwan, Izzatul Akbar. Nak kena sebut nama semua sampai habis. Antum faham tak faham kat sini? Kalau tak faham, saya tak nak syarah. Saya terus je. Faham Ustaz. Faham Ustaz. Mudah ayat dia? Faham. Sudah. Saya macam ni tak? Saya cerita antum. Sementara sebab nak habis kelas, saya cerita pada antum. First kitab tauhid yang saya buat adalah syarah kepada Manzumah Aqidatul Awam.
kitab tu gila-gila mudah. Tapi kitab ni lebih tentu lebih afdal. Kerana saya banyak tambahkan perbahasan. Jadi tu kenapa saya buat kitab tauhid? Sedangkan saya ni cenderungnya kepada fiqh, kepada hadis. Tapi kenapa saya buat kitab tauhid? Kerana saya nak mudahkan perbahasan tauhid. Saya kan banyak kawan dengan orang-orang awam. Jadi orang-orang cerita dia kata kami ngaji tauhid tapi tak faham-faham. Ada sebahagian pelajar saya ngaji tauhid makin takut. Takut apa? Jadi dia luah kat saya. Saya ni kadang-kadang bila ngaji tauhid balik-balik ngaji tauhid tu asyik fikir macam-macam. Kadang-kadang ni terbawa-bawa fikiran bahawa Tuhan tu tak ada pun ada juga. Dia buat begitu. Maka ini masalah besar. Bukan masalah ustaz yang ajar. Kerana akal manusia ni ada beza-beza tahap. Ada yang boleh dalamkan perbahasan, ada yang tak boleh pergi dalam perbahasan. Jadi normally awam adalah tak kuat perbahasan, tak kuat akal dia. Bukan bodoh, bukan. Maksudnya dia tak biasa. Jadi bagi benda berat-berat nanti dia pergi ke lain. Lain dia perginya, laut dia perginya. Jadi kita kecil pasal. Jadi saya fikir saya nak mereka satu kitab akidah yang mana beza dengan metod kebiasaan kitab-kitab kat Malaysia. Macam kitab-kitab Malaysia, antum tahu kitab-kitab Jawi yang mantap-mantap gila. Di antara kitab terbaru, tauhid juga. Yang bagi saya terbaik lah. Tetapi tetap dibawakan dengan perbahasan yang sulit juga. Tetap. Itu kitab Ustaz Muhadir Haji Jul. Nama dia Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas. Saya akan katakan kitab tu bukan kitab asas. Kitab tu bukan kitab, itu bukan kitab asas. Kitab asas tu kitab saya. Kitab yang tak ada nilai langsung. Ngaji tak payah pakai syarah tu dia boleh faham naik sikit-sikit. Kitab Ustaz Muhadir Haji Jul buat namanya je 20 sifat pengenalan asas, tapi pemahamannya tu tinggi juga. Kerana beliau banyak nukilkan kefahaman daripada kitab Baqaratul Amani, dan kitab Baqaratul Amani bukanlah untuk budak-budak. Lepas tu saya tak kata kitab terbaik, tapi kitab tu terbaik. Saya akan kata kitab terbaik. Kalau antum ada duit beli kitab tu mungkin 20 ke 30 ringgit untuk beli dan tu baca. Puas sangat-sangat. Memang puas kitab tu. Tapi saya tengok kitab ni masih lagi level yang mana orang awam tak boleh pergi. Jadi saya kecilkan lagi. Saya buatlah kitab macam ni. Kitab yang harapan saya orang baca boleh faham. Lepas tu kalau di antara antum ada yang minat nak ngaji tauhid lebih, ngajilah kitab lebih lagi. Janganlah ngaji kitab saya je. Tapi kalau nak kadar kata iman cukup-cukup tu cukup. Tapi betul lah Kak Sri, terbukti tak kitab saya susah ke terbukti kata kitab saya ni senang? Nak tanya je. Mana orang jawapan-jawapan yang orang tak ada? InsyaAllah Ustaz, mudah. Mudah Alhamdulillah. Kalau mudah bermakna saya syukur pada Allah SWT telah menzahirkan niat saya gitu. Kalau susah bermakna nanti sudah saya kecilkan lagi perbahasan. Kecilkan lagi. Gitu. Ambil lagi satu Afif. Okay Ustaz sekejap. Mukhalafatuhu lil hawadithi. Berbeza dengan yang baru. Syarah. Berbeza dengan yang baru itu maknanya Allah berbeza dengan seluruh makhluknya. Tidak kira makhluk itu yang paling besar seperti arash ataupun sekecil-kecil makhluk seperti atom, biji sawi. Allah berbeza dengan makhluknya dari 3 perkara. Zat, perbuatan, dan sifat. Pertama zat. Tidak ada zat seperti zat Allah. Perbuatan Zat tu diri tidak ada. Zat tu diri, tapi kita tak sebut diri pada Allah tau. Kerana membezakan Allah dengan kita. Kita sebut diri Allah tu kita sebut zat. Antum tulis macam tu supaya antum tak salah faham. Tidak ada zat seperti zat Allah, tidak ada diri yang seperti diri Allah. Tapi kita baca dengan zat, tak baca dengan diri. Khususnya Perbuatan. Tidak ada perbuatan seperti perbuatan Allah. Sifat. Tidak ada sifat seperti sifat Allah. Selebihnya akan dibincangkan pada bab yang akan datang. Dalil naqli. Laisa kamislihi syai'un. Asyura. Artinya, tidak ada sesuatu yang sepertinya. Dalil akal. Layak bagi Allah untuk bersifat dengan sifat ini. Ini kerana hakikatnya ialah Allah itu mesti berbeza dengan makhluknya. Kerana jika Allah menyerupai satu perkara dari makhluk, ini bermakna Allah bersifat dengan kekurangan. Seperti yang sudah kita bahaskan, tidak layak bagi yang mempunyai kekurangan itu menjadi Tuhan. Lawan bagi sifat ini ialah
bersamaan atau menyerupai makhluk-makhluknya. Al-muwafaqatu lil hawadisi. Dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Faham tak faham ni semua? Faham Faham. Ustaz. Faham Um, Ustaz. InsyaAllah kita tutup kat Faham sini je. Ustaz. Minggu depan kita jumpa lagi. Kalau ada soalan boleh tanyakan kat grup insyaAllah. Dan sebab masa dah nak habis, less than 1 minute je. Baik, kita tutup kat sini insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.